Assalamualaikum semua. Ada luahan dari seorang lelaki pendosa. Entah macam mana pengakhiran nanti. Terasa berat untuk aku ceritakan aib sendiri hidup yang bergelumang dengan dosa. Sebelum tu, biarlah aku kenalkan diri. Nama samaran aku Azhar. Lagi 2 tahun usia aku menginjak 30 tahun. Namun, masih terpalit dengan hidup yang penuh noda, bertuhankan nafsu. Aku belum kahwin dan dilahirkan dalam background keluarga yang alhamdulillah baik dan sempurna kasih sayang. Tapi, aku pilih untuk hidup di jalan yang salah. Banyak kali aku cuba untuk berubah, tapi kesudahannya aku akan melakukannya berulang-ulang semula tanpa rasa dosa. Cerita dia macam ni. Sebentar je tadi aku ada terbaca sebuah confession pornografi, depresi dan rasa hidup tak bertuhan. Bila aku terbaca cerita ni, seolah-olah macam kisah aku sendiri. Sebab tu aku terpanggil untuk menceritakan aib aku yang Allah simpan sampai hari ni. Mungkin kalau keluarga aku tahu, mesti diorang kecewa sebab lahirkan aku kat dunia ni. Ya, sebab aku homoseksual atau erti kata lain songsang. Aku suka kaum sejenis aku. Nabi pun tak akan mengaku mat, apatah lagi keluarga dan orang sekeliling aku. Pasti dicemuh dan dihina. Seingat aku, pada usia di bangku sekolah rendah, aku dah terjebak. Aku diajar oleh jiran aku. Ya, jiran aku sendiri yang aku anggap abang sendiri. Selalu aku panggil Abang K. Hubungan tu berlarutan sampai Abang K tamat sekolah. Dan akhirnya Abang K berpindah ke tempat lain. Terkadang aku cuba untuk mengelak, tapi aku sering kali kalah dengan nafsu. Tak pernah aku cerita dekat keluarga sebab aku takut dengan Abang K. Aku sangka hidup aku akan kembali normal, tapi aku salah. Sekali aku terlibat dalam dunia ni, sulit untuk kau keluar. Aku mempunyai kawan baik. Aku namakan dia Pete. Pete baik dengan aku. Kami ke kelas mengaji bersama dan bersekolah di sekolah yang sama, membuatkan banyak masa kami habiskan bersama dan rumah kami pun dekat-dekat. Keluarga aku pun dah anggap Pete macam keluarga sendiri. Walaupun Pete beza setahun muda dari aku. Rupanya Pete juga sama macam Abang K. Hampir setiap kali selepas balik dari kelas mengaji, pasti kami melakukan hubungan jijik dan terlarang ni sampai akhirnya aku melangkah ke sekolah menengah. Tapi tu dulu. Sekarang kalau jumpa dengan Pete, aku tak pernah tegur sebab aku malu atas apa yang kami lakukan. Aku merasakan dia pun sama. Balik semula akhirnya aku berpindah masuk ke sekolah menengah dan menetap di asrama. Dekat sini lagi sekali aku diuji. 2 tahun aku berjaya untuk tak terlibat dalam dunia gay. Tapi tak sewaktu di tingkatan 3 aku berkenalan dengan Hanif. Sebenarnya aku dengan Hanif satu sekolah tapi lain kelas. Tapi Hanif akhirnya diturunkan kelas dan masuk ke kelas aku. Dekat sini aku mula menjadi rapat dengan Hanif. Dan dari menjadi kawan rapat, Hanif pun masuk asrama. Akhirnya aku dan Hanif menjadi pasangan songsang, atau yang senang korang nak tahu, couple lah, yang berusaha terlihat normal sebab takut kawan-kawan dan warden hidu hubungan kami. Hanif lah yang teman aku dari katil sampailah ke kelas. Mesti korang jijik kan? Tapi itulah yang aku buat dan aku lalui disebabkan pilihan aku sendiri. Lamanya hubungan kami sampai ke tingkatan 5. Sampai akhirnya ayah aku meninggal saat aku hampir SPM. Masa tu down jugalah. Hanif selalu ada dan bagi aku semangat. Sedih arwah ayah aku kalau dia tahu anak yang dia sayang ni, yang dia manjakan ni, akhirnya jadi gay. Memilih jalan hidup seolah-olah tak ada agama. Hubungan aku dengan Hanif akhirnya seperti lost contact lepas kami tamat SPM. Hanif belajar di sekolah di KL dan aku menyambung pelajaran ke tingkatan 6 dekat sekolah lain. Setahun setengah aku berada di tingkatan 6. Alhamdulillah, aku berjaya untuk tak terlibat dalam dunia gay. Aku nekat nak berubah ke jalan yang lurus, memikir bagaimana nanti kalau aku dah tua dan tiba masa mati. Allahu takutnya aku. Setelah tamat tingkatan 6, aku terus bekerja. Selama 5 tahun di salah satu ringkasan semula. Selama 5 tahun di salah satu rangkaian kedai sebanyak 24 jam. Daripada jadi cashier sampai aku jadi manager kat sini, aku kenal dengan seorang customer. Aku gelarkan dia ni Abang N. Aku kesiankan Abang N. Dia selalu luah perasaan kat aku lepas dia putus tunang. Setiap kali aku shift malam, mesti Abang N datang hantarkan makanan dan teman aku sepanjang malam dengan aku. Kebaikan Abang N akhirnya membawa aku ke dalam pelukan Abang N. Tapi tak lama aku melarikan diri. Aku berhenti kerja lepas mendapat kerja lain. Dan akhirnya kami lost contact. Dekat tempat baru sampailah sekarang, aku bersusah payah terlihat menjadi normal. Walaupun housemate aku sendiri songsang. Aku
pura-pura tak ambil tahu dan malas nak ambil tahu. Aku dapat tahu pun selepas aku check history handphone dia. Tapi aku je yang tahu. Kat sini aku belajar untuk bercinta dengan perempuan. Walaupun tak lama dan kerap kali putus cinta dan putus tunang, setidaknya aku berusaha untuk kembali normal. Dan sampai sekarang dan mungkin sampai bila-bila aku hidup bujang, mungkin mati rasa. Ada beberapa kawan perempuan yang meluahkan perasaan, tapi aku menolak mereka secara baik sebab aku tak nak diorang terseksa bila tahu kisah silam aku. Walaupun hati aku sunyi, aku tak nak sakit hati orang dengan kisah silam aku. Terkadang ada juga aku terjebak di waktu yang terluang, terdownload apps tak sepatutnya. Kadang aku uninstall, kadang install balik. Dengan media sosial sekarang pun dah berlambak, mudah nak jumpa video pelik-pelik. Bukan mudah untuk aku nak berubah, cuma sekarang jiwa aku terasa kosong. Aku berharap korang doakan aku mampu berubah dan berjaya tahan diri saja. Dah cukup. Walaupun sungguh susah, sebab sekali dah terjebak dalam dunia ni, memang susah nak keluar. Macam ibarat kau ambil ganja. Aku malu. Kadang terasa macam baik aku mati dari terus melakukan dosa. Korang yang dengar pun jijik. Apatah lagi diri aku sendiri. Aku tengok tubuh aku pun berasa sangat jijik dan hina. Pernah aku cuba untuk tamatkan riwayat dengan memandu kereta menghadap lori balap. Sampai akhirnya lori balap membunyikan hon. Panjang hornnya, aku mengelak dan masuk ke dalam semak. Bunyi macam kelakar. Tapi ya, itulah yang pernah aku lakukan. Tapi mungkin Tuhan bagi aku peluang untuk bertaubat lagi. Kadang aku menangis bila kenang apa yang dah aku lakukan. Aku malu orang tengok aku baik sebab Allah tutup aib aku selama ni. Kepada yang dengar ni, tujuan aku bukan nak promosikan benda-benda songsang ni. Tak, sama sekali. Aku nak bertaubat dan aku juga nak pesan pada sesiapa yang masih meneruskan perbuatan terkutuk tu, berhentilah segera. Nabi tak mengaku umat. Ingatlah azab pedih yang bakal menanti di hari pembalasan. Tolong semua doakan aku.